Pernahkah anda terdengar akan perkataan hedonisme? Adakah hedonisme ini telah lama sebati dalam masyarakat kita? Timbul banyak persoalan berkaitan dengan budaya hedonisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 1 akan mengupas topik perbincangan kita pada kali ini, iaitu budaya hedonisme dalam kalangan remaja masa kini. Sebelum menelusuri lebih jauh, ada baiknya kita memahami istilah atau definisi hedonisme yang akan diterangkan oleh saudara Muhammad Haikal Hakimi bin Muhammad Syahrim. Bentangan ini bertujuan untuk membahaskan tentang isu budaya hedonisme yang semakin berleluasa dalam kalangan remaja pada masa kini. Perkara-perkara yang akan dibincangkan adalah maksud budaya hedonisme, isu-isu hedonisme dalam kalangan remaja, faktor dan juga kesan hedonisme terhadap golongan remaja. Pertama sekali, apakah itu hedonisme? Hedonisme adalah cara berfikir yang mempercayai perkara yang paling penting dalam hidup adalah perkara yang membuat kita gembira dan puas. Perkataan hedonisme berasal daripada dua perkataan, iaitu hedon yang bermaksud keseronokan dan isme yang bermaksud kepercayaan atau cara berfikir. Jadi, hedonisme adalah tentang mencari kegembiraan dan keseronokan dalam perkara yang kita lakukan di dunia sekeliling kita. Antara isu yang boleh dikaitkan dengan budaya hedonisme dalam kalangan remaja adalah ponteng sekolah. Golongan remaja lebih cenderung untuk dipengaruhi oleh rakan sebaya untuk melakukan perbuatan seperti ponteng kelas atau aktiviti salah laku lain. Mereka lebih mementingkan keseronokan berbanding pelajaran. Hal ini mengakibatkan pelajar tersebut lebih bermasalah dan lebih cenderung untuk melakukan jenayah di masa hadapan kerana tidak mengambil berat tentang masa hadapan mereka. Saya, Muhammad Izzul Syahir, akan meneruskan tentang isu yang kedua. Isu yang kedua ialah pergaulan bebas dalam golongan remaja. Hal ini akan mengundang perbuatan maksiat seperti seks sebelum nikah. Selain itu, punca ini terjadi adalah kerana pengaruh budaya barat yang mengamalkan gaya hidup bebas. Hal ini juga kerana remaja-remaja yang tidak didedahkan tentang pendidikan seks sejak dari kecil. Kurang kasih sayang daripada ibu bapa juga menjadi punca pergaulan bebas di kalangan remaja. Isu yang ketiga ialah hiburan melampau. Hiburan melampau ini seperti menyertai konsert sehingga lupa tanggungjawab sebagai seorang pelajar dan juga terlalu taksub dengan seseorang artis. Kalau tak minat K-pop, tak payah minat. Hiburan ni bukan untuk diminati. Hiburan ni untuk menghilangkan kejemuan. Selain itu, remaja juga lalai dengan perkara duniawi sehingga terpesongnya akidah seperti selalu pergi ke kelab malam dan juga bermain video game. Kemudian, saya Nur Syafiqah Ajrina binti Aliza akan membincangkan antara faktor-faktor yang menyebabkan budaya hedonisme dalam kalangan remaja kini semakin berleluasa. Faktor yang pertama adalah pengaruh media massa. Sejak beberapa tahun yang lalu, trend memiliki telefon pintar dalam kalangan remaja semakin meningkat. Bahkan kanak-kanak yang masih bersekolah rendah sudah mempunyai telefon pintar. Hal ini telah menyebabkan remaja-remaja sekarang melakukan hiburan berlebihan tanpa had sehingga melalaikan diri mereka. Contohnya menggunakan aplikasi TikTok dan Instagram secara berlebihan lalu tidak menyiapkan tugasan sekolah mereka. Seterusnya, remaja-remaja yang terikut dengan trend terkini untuk kekal relevan antara satu sama lain seperti membeli telefon pintar berjenama yang mahal, membeli pakaian yang trend di kalangan remaja, lalu tanpa mereka sedar mereka telah melakukan amalan pembaziran. Akhir sekali ialah penyebaran perkara yang tidak bermanfaat di media sosial. Contohnya meniru gaya hidup budaya barat seperti meminum arak, melepak dan menghadiri parti liar. Faktor yang kedua pula adalah kurang pegangan agama dalam diri. Seorang individu yang kurang pegangan agama lebih mudah untuk terjerumus dalam kancah hedonisme. Sesetengah individu yang tidak mempunyai pegangan agama yang kuat dalam diri lebih cenderung untuk hidup bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya, apabila ditegur kerana melakukan sesuatu perkara yang tidak elok,
Mereka lebih lantang bersuara untuk mempertahankan diri mereka walaupun perkara itu salah di sisi agama. Kemudian, masyarakat kini yang kurang pegangan agama sudah terbiasa hidup bebas sehingga menghalalkan cara hidup budaya barat, contohnya pergaulan bebas antara kaum wanita dan lelaki. Seterusnya, saya Nurul Nazirah binti Kamarul Azhar akan membincangkan faktor-faktor yang berikut. Faktor ketiga yang menyebabkan budaya hedonisme semakin menular dalam kalangan remaja ialah keruntuhan institusi keluarga. Hal ini boleh berlaku kerana remaja lebih kerap meluangkan masa mereka bersama rakan berbanding keluarga sendiri. Maka, mereka kurang mendapat pengawasan daripada ibu bapa dan hubungan antara keluarga menjadi semakin renggang. Ketegangan yang berlaku dalam keluarga akan memberi kesan emosi terhadap remaja. Malahan, keruntuhan institusi keluarga juga cenderung berlaku akibat dari kurang didikan ibu bapa yang mengakibatkan remaja untuk melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Faktor yang keempat ialah penyakit sosial dalam kalangan remaja. Sebagai contoh, pergaulan bebas dalam golongan remaja pada masa kini amatlah membimbangkan sekiranya tidak dibendung. Pergaulan bebas yang melampau akan menghanyutkan seseorang itu untuk terjerumus melakukan aktiviti yang tidak bermanfaat. Tambahan pula, mereka akan mudah termakan hasutan rakan untuk membuat perkara-perkara yang tidak bermoral. Faktor yang terakhir, budaya hedonisme yang semakin berleluasa di negara ini tanpa disedari ialah kewujudan pelbagai pusat hiburan. Remaja pada hari ini terdedah dengan gaya barat yang suka berseronok secara berlebihan kerana ia dianggap dapat menghilangkan stres. Wujudnya pelbagai pusat hiburan ini memudahkan mereka untuk kunjungi pusat tersebut bersama rakan, memandangkan mereka amat mudah untuk terpengaruh dengan keseronokan yang melampau. Seterusnya, saya Hani Sofia binti Rahman akan menerangkan kesan hedonisme kepada individu. Kesan pertama ialah risiko ketagihan dalam sesuatu keseronokan. Mengejar keseronokan tanpa henti boleh menyebabkan individu terlibat dalam aktiviti yang membawa risiko ketagihan yang tinggi seperti penyalahgunaan bahan, perjudian yang berlebihan atau pengambilan makanan yang tidak sihat secara berlebihan. Tingkah laku ini mungkin memberikan keseronokan sementara tetapi boleh membawa kepada masalah kesihatan dan sosial yang serius. Kesan kedua ialah kurangnya pembangunan diri. Aspek pembangunan diri seperti pentubuhan intelektual, penemuan diri dan pencapaian matlamat hidup jangka panjang mungkin dipinggirkan dalam pendekatan hedonistik yang terlalu dominan. Kesan ketiga ialah kemahiran diri terjejas hingga menjejaskan pelajaran dan kualiti diri sebagai seorang pelajar. Hedonisme yang berlebihan boleh menyebabkan pelajar kurang mampu mengamalkan disiplin diri. Ini mungkin disebabkan oleh kecenderungan untuk memberikan keutamaan kepada keseronokan segera yang boleh menghalang penumpuan dan tekad untuk menyelesaikan tugasan atau memenuhi tanggungjawab akademik. Nama saya Maximilian Thomas dan saya akan menerangkan kesan hedonisme kepada keluarga. Kesan hedonisme kepada keluarga. Kesan yang pertama adalah maruah dan imej keluarga tercalar dan dipandang hina oleh masyarakat lain. Sebagai contoh, sebuah keluarga yang terlalu bersifat kebendaan demi kepuasan diri tanpa mengambil kira norma-norma sosial dan nilai-nilai masyarakat. Jika anggota keluarga lebih mementingkan kebahagiaan pribadi tanpa mempertimbangkan akibat jangka panjang, mereka mungkin terlibat dalam perilaku yang dianggap tidak sesuai oleh masyarakat, yaitu perbelanjaan yang berlebihan untuk kepuasan pribadi, gaya hidup hedonistik yang tidak seimbang atau terlibat dalam aktiviti yang dianggap tidak bermoral, boleh mencetuskan pandangan negatif dari masyarakat. Kesan yang kedua adalah hubungan keluarga runtuh dan semakin renggang. Contohnya, seorang anak yang lebih gemar menghabiskan masa di luar bersama rakan bagi tujuan hiburan sehingga tidak meluangkan masa bersama ahli keluarga sendiri, menyebabkan kurang interaksi dan komunikasi berlaku antara ahli keluarga yang mengakibatkan hubungan menjadi renggang serta runtuhnya keutuhan sesebuah keluarga itu. Kesan terakhir hedonisme kepada keluarga yaitu wujudnya perbalahan dan perasaan benci dalam kalangan keluarga.
Sebagai contoh, seorang anak yang tidak berdisiplin seperti menjadi seseorang yang kaki botol akan menyebabkan sering terjadinya pergaduhan dalam sesebuah keluarga, kerana ibu bapa mungkin akan memarahi anak mereka tersebut sehingga timbulnya rasa benci oleh si anak pada ibu bapanya sendiri. Saya Nurul Farhana binti Rusti dan saya akan membentangkan tentang kesan hedonisme terhadap masyarakat. Antara kesan daripada budaya hedonisme yang sangat ketara ialah peningkatan kadar jenayah sosial yang menggugat kesejahteraan masyarakat. Budaya ini menyebabkan kes-kes jenayah berat seperti pembunuhan, pergaduhan, pengambilan dadah dan vandalisme dipandang enteng. Gaya hidup ini amat merisaukan kerana ia menimbulkan perasaan cemas dan takut dalam diri masyarakat serta mengancam kesejahteraan dan keamanan negara. Selain itu, budaya ini turut mengancam pembangunan individu, masyarakat dan negara kerana generasi muda kini semakin lupa akan matlamat hidup yang sebenar. Hiburan yang melebihan mampu melalaikan manusia dari objektif sebenar sesuatu perkara itu dilakukan. Sebagai contoh, tujuan sebenar seorang pelajar memasuki universiti adalah untuk menuntut ilmu. Namun akibat budaya hedonisme, tujuan ini terpesong dan setengah individu memasuki universiti hanya untuk bersukaria. Hal ini jelas menunjukkan kesan buruk hedonisme terhadap pembangunan masyarakat. Kesan ketiga bagi budaya ini ialah pergaulan bebas antara golongan lelaki dan perempuan yang semakin berleluasa. Pergaulan tanpa batasan mendorong kepada perlakuan seks bebas. Golongan yang terlibat dengan perbuatan ini menganggap bahawa seks bebas merupakan satu keseronokan ataupun tren terkini. Perbuatan ini tidak hanya melibatkan hubungan antara lelaki dan perempuan, bahkan menular kepada seks di luar tabii seperti homoseksual dan lesbian. Pergaulan bebas tanpa batasan mendorong kepada berlakunya zina. Bimbang, takut dan malu akibat ketelanjuran akan mendorong kepada perbuatan terkutuk seperti kes pembunuhan dan pembuangan bayi. Seterusnya, saya Muhammad Sana Hasif Mirwazan Nizam akan membuka minda pendengar tentang kesan hedonisme dalam aspek agama. Agama Islam telah pun menggariskan panduan yang secukupnya dalam memberi ruang dan peluang kepada penganutnya untuk berhidup dalam keadaan yang bersederhana, bukannya melampaui batas. Allah Subhanahu Wa Taala telah pun berfirman dalam surah Al-An'am ayat 32 yang bermaksud, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan, dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik dari orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? Oleh itu, kesan pertama hedonisme dalam aspek agama adalah menghakis nilai-nilai agama yang ada dalam diri ummah. Budaya hedonisme mampu menjauhkan diri setiap insan dalam melakukan hal keagamaan. Tahap keimanan setiap umat Islam akan tergugat dan berada pada tahap yang rendah serta akan mudah dipengaruhi oleh anasir luar. Kesan yang kedua adalah budaya ini akan memesongkan akidah umat Islam dan menyebabkan mereka semakin jauh dari landasan agama. Kewajipan ibadah yang dituntut dalam agama akan semakin ditinggalkan dan pendirian diri mula goyah kerana hidup tanpa ada panduan. Akhir sekali, kesan hedonisme dari aspek agama adalah hiburan yang melalaikan ummah dianggap perkara biasa. Perkara ini menjadi normalisasi dalam masyarakat, walhal banyak perkara yang bertentangan dengan agama telah dilakukan dalam budaya hedonisme. Tuntasnya, budaya hidup hedonisme ini akan mampu menggugatkan keimanan umat Islam khususnya dan menyebabkan golongan ini semakin jauh dengan agama. Seterusnya, terdapat beberapa cabaran bagi mengatasi masalah budaya hedonisme dalam kalangan remaja. Antaranya, pemikiran yang tidak sejajar dalam kalangan masyarakat. Kedua, segelintir remaja yang tidak boleh menerima nasihat dan pandangan pelbagai pihak. Ketiga, mudah terpengaruh dan menormalisasikan gaya hidup barat. Dan akhir sekali, pemikiran yang sempit akibat kurang pengetahuan mengenai budaya hedonisme. Seterusnya, saya Nofatin Syura akan membentangkan tentang langkah-langkah penyelesaian bagi budaya hedonisme yang terdapat dalam kalangan remaja pada masa kini.
dari sudut individu. Yang pertama, mendekatkan diri dengan didikan agama seperti menyertai program atau aktiviti keagamaan, contohnya majlis ilmu dan ceramah agama. Yang kedua, mempelajari dan menghayati Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, bijak dan berhati-hati dalam memilih teman dan menjauhkan diri dari perkara yang berunsurkan hedonisme. Selain itu, langkah penyelesaian budaya hedonisme dari sudut ibu bapa dan juga guru. Yang pertama, mendidik anak-anak dengan menunjukkan contoh teladan yang baik. Yang kedua, ibu bapa perlu memantau dan mengambil berat tentang pergaulan anak-anak. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai murni dalam diri pelajar dan memberikan penekanan terhadap isu hedonisme kepada pelajar sewaktu pembelajaran. Seterusnya, saya, Ari Lutfi bin Syahrim, akan menerangkan tentang langkah penyelesaian masalah hedonisme melalui masyarakat. Hedonisme ini dapat dibendung dengan melaksanakan gerakan dakwah dalam sesebuah komuniti. Sebagai contoh, melaksanakan ceramah berkenaan hedonisme di masjid, menyebarkan keburukan dan kebaikan hedonisme di laman sosial media, ataupun mengadakan kempen-kempen di sekolah atau dewan komuniti yang bertujuan ke arah membendung budaya hedonisme ini. Tambahan pula, kegiatan yang tidak bermoral perlulah disekat agar tidak masuk ke dalam negara kita. Hal ini kerana seperti yang kita tahu, remaja kini mudah terpengaruh dengan budaya-budaya luar seperti terlalu taksub dengan mengikut budaya barat yang mengejar keseronokan duniawi dan mengagung-agungkan artis pujaan masing-masing. Oleh itu, setiap orang perlulah memainkan peranan penting dengan menitik beratkan jati diri dalam diri sendiri agar tidak mudah terpengaruh dengan anasir-anasir luar yang tidak bermoral. Selain itu, setiap golongan masyarakat boleh membantu dengan menyebarkan tentang keburukan atau kesan negatif jika budaya hedonisme ini diamalkan. Sebagai contoh, guru-guru boleh mendidik generasi sekarang sejak dari bangku sekolah lagi berkenaan dengan keburukan hedonisme ini di dalam kelas supaya mereka tidak mudah terpengaruh dan terpesong ke dalam lingkungan tersebut. Akhir sekali, aktiviti hiburan yang melibatkan pergaulan bebas antara dua jantina perlulah dikurangkan. Sebagai contoh, mengadakan konsert ataupun tidak mengasingkan antara lelaki dan perempuan di dalam panggung wayang. Perkara seperti ini boleh menyumbang kepada kes yang tidak diingini seperti perbuatan maksiat. Hal ini sedemikian mestilah dikurangkan agar budaya hedonisme ini berkurangan. Langkah yang seterusnya bagi membendung masalah budaya hedonisme ini adalah melalui penyebaran poster. Berdasarkan poster yang telah ditampilkan ini, ianya dihiasi dengan bentuk grafik-grafik yang memudahkan para pembaca untuk mengetahui konteksnya. Poster ini juga dilengkapi dengan definisi hedonisme. Ia bertujuan bagi menyebarkan berkenaan dengan budaya hedonisme bagi pembaca yang tidak mengenalinya. Poster ini turut juga disertakan dengan cara-cara mendepani budaya hedonisme dan turut serta dengan kesan-kesan yang boleh berlaku jika budaya ini diamalkan buat generasi sekarang. Saya, Muhammad Haris Haikal bin Ottoman, akan menjelaskan bukti hasil kajian kami berkenaan dengan hedonisme. Kami telah menjalankan kajian soal selidik terhadap 30 orang remaja untuk mengkaji budaya hedonisme dalam kalangan remaja. Soal selidik ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman mereka tentang konsep hedonisme, bentuk-bentuk budaya hedonisme yang mungkin hadir dalam kalangan remaja, serta ingin mengidentifikasi apakah mereka pernah terlibat dalam prinsip tersebut atau tidak, sejauh mana keterlibatan mereka dan seberapa sering berdasarkan pengalaman peribadi mereka. Dalam bahagian A, kita melihat latar belakang responden. Dari 30 orang responden tersebut, terdapat 20 orang perempuan dan sisanya adalah lelaki. Agama Islam mendominasi dengan 25 orang responden, diikuti oleh Hindu dan Kristian masing-masing 2 orang dan Buddha 1 orang. Kaum Melayu merupakan kelompok terbesar dalam soal selidik ini dengan 24 orang, diikuti oleh kaum India dan Cina masing-masing 2 orang dan kaum Iban serta Bumiputra masing-masing 1 orang. Dalam bahagian B, kami mengkaji kefahaman remaja tentang budaya hedonisme. Jawapan responden dianalisis dalam 4 kategori iaitu sangat tidak setuju, setuju dan sangat setuju.
Contohnya, dalam soalan asal-usul budaya hedonisme dari negara barat, mendapati sebanyak 13 orang memilih sangat setuju bahawa budaya hedonisme datang dari negara barat, sementara 5 orang memilih tidak setuju. Ini mencerminkan persepsi mayoritas bahawa asal-usul budaya ini terkait dengan negara barat. Bahagian C bertujuan untuk mengenal pasti sama ada remaja pernah melibatkan diri dalam budaya hedonisme. Jawapan responden dianalisis dalam 4 kategori juga, iaitu tidak pernah, pernah, agak kerap dan kerap. Terdapat 5 bentuk budaya, iaitu hiburan, melepak, video game, rokok elektrik dan pergaulan bebas. Dan terdapat 4 situasi pada setiap bentuk budaya hedonisme tersebut. Contohnya, dalam bentuk budaya hiburan, hasil kajian menunjukkan bilangan tertinggi bagi pernah adalah 63 orang, diikuti tidak pernah 33 orang, agak kerap 15 orang dan kerap 6 orang. Dengan itu, kajian ini memberikan gambaran yang jelas tentang persepsi dan pengalaman remaja berkenaan dengan budaya hedonisme. I had a dream so big and loud, I jumped so high, I touched the clouds. I stretched my hands out to the sky, we danced with monsters through the night. I'm never gonna look back, I'm never gonna give it up. Please don't wake me now. This is gonna be the best day of my life. This is gonna be the best day of my life.